Alright. Persoalan pertama. Okay. Kita masuk pada modul tuan. Persoalan pertama, kenapa anda berada di sini? Kenapa anda join program ini tuan-tuan? Okay, kenapa? Baik. Semua kita setujulah okay, bila berlaku pandemik, bila berlaku COVID-19 ni semua tu tak, kita nak tak nak, suka atau tak suka, okay, kita kena onlinekan bisnes kita. Betul tak? Okay, bukan itu saja. Bukan kita perlu onlinekan bisnes saja, kita perlu onlinekan, convert usahawan kita, pelanggan-pelanggan kita, okay, customer-customer kita daripada offline kepada online juga. Okay? Dan tuan-tuan, dulu kita rasa macam sebelum berlaku pandemik kita rasa macam tahu tentang kepentingan online ni, tapi kita rasa macam alamak tak apalah, biarlah dulu, okay, aku lagi selesa dengan offline. Tapi sekarang tuan tak boleh, nak tak nak you have to. Okay, tapi sekarang masih lagi ada lagi orang yang masih dalam keadaan yang relax lagi tuan. Okay, jadi dia masih menunggu-nunggu bila PKP mau habis, bila mau habis bah, bila mau habis bah. Tuan-tuan, akan selesai lebih kurang 7 tahun lagi tuan. Okay, PKP ni, okay, COVID ni, tuan-tuan please bear in mind, okay, 7 tahun lagi settle. Okay, kalau tak nanti you akan fikir, okay, ni tahun depan okey ni, tahun depan okey ni. Ingat tak, tahun lepas pun kita fikir macam tu kan? Ya? Betul tak? Masa hujung tahun lepas, masa dah boleh okey sikit semua tu, kita rasa macam dah okey dah ni, dah okey dah, betul tak? Last jadi balik, betul tak? Okay, tuan-tuan, dia dengan varian-varian yang baru lah, macam-macam tuan-tuan. Okay, kita tak jangka tuan-tuan, dan mengikut ramai yang dah mula pakar-pakar kesihatan pun kata nak settle down benda ni, okay, mengambil masa sekitar 5 ke 7 tahun lagi tuan, barulah kita kembali kepada keadaan asal kita. Jadi nak tak nak tuan, suka atau tak suka tuan, okay, tak kira lah ada PKP ke, tak ada PKP ke, fasa 1 ke, fasa 2 ke, fasa 3 ke tuan-tuan, please keep online tuan-tuan. Okay, convert offline customer kita, shopper kita kepada online customer tuan. Okay, daripada kedai kita, daripada offline jadi kepada online tuan. Okay. Sebab apa tuan? Benda ni kita boleh pakai lama. Okay, bukan setakat waktu PKP saja, lepas ni pun kita boleh teruskan. Dan tuan-tuan, sebenarnya bila you anda online tuan, lagi ramai kita boleh reach kita punya customer tuan. Okay, so ini kita punya just objektif lah tuan, tak payah baca tak apa. So apa yang anda akan dapat sepanjang 2 hari ni tuan? Okay, first kali modul kita berkaitan dengan asas pemasaran digital. Okay, basic. Okay, kemudian kita akan masuk kepada bab branding pemasaran. Bagaimana kita nak brandingkan diri kita di social media. Okay, sebab ini adalah asas, antara asas penting sebelum kita nak buat marketing campaign. Okay, dan yang ketiga seterusnya, channel ataupun platform pemasaran. Ada banyak channel dekat luar sana tuan. Okay, WhatsApp-nya, Telegram-nya, betul tak? Facebook, okay, IG, TikTok, YouTube. So kita ada Lazada, kita ada Shopee. Okay, itu pun platform-platform lah tu. Okay, ada apa lagi? Ada GrabFood, Foodpanda, ada banyak tuan-tuan. Okay, ada Mudah. Okay, yang mana satu yang sesuai untuk kita? Okay, yang mana satu? Macam mana kita nak pilih yang ni sesuai ataupun tidak, tuan-tuan? Dan dia bergantung juga, dia sebenarnya asas bergantung kepada siapa you punya target market. Okay, bukan kita buat iklan, kita bantai semua channel kita pergi masuk. No, anda kena tahu dulu siapakah target market anda. Okay, then anda kena tahu dekat mana target market anda ni, orang-orang ni berkumpul, yang ramainya berkumpul dekat mana. Okay, sebab tu nanti kita akan share dengan tuan-tuan, okay, dekat mana tempat bersosial paling tinggi, okay, antara platform-platform yang ada. Okay, kemudian seterusnya tentang ilmu copywriting. Tuan-tuan, ini very interesting. You akan belajar macam mana nak bina ayat-ayat yang power tuan-tuan. Okay, dia tak adalah nak kata power macam mana. Yang ayat yang mana bila orang baca, orang boleh tertarik. Okay, kadang-kadang kita buat iklan, encik, dah ada orang pun yang komen ataupun like ataupun share aku punya iklan ni, tak ada respon pun. Okay, kadang-kadang bukan sebab produk anda tak bagus, okay, tapi sebab ayat itu tidak merangsang mereka. Wow, merangsang lain macam. Okay, baik, seterusnya kita akan belajar tentang WhatsApp Business. Tuan-tuan, WhatsApp ada 2, WhatsApp Personal dan juga WhatsApp Business. WhatsApp Personal ni untuk ini yang dulu lah tuan-tuan. Orang bisnes, you nak berniaga, convert kepada WhatsApp Business tuan-tuan. Okay. Sebab apa? Sebab dia ada banyak features dia lagi dalam tu. Okay, bukan sekadar dia boleh ada function macam WhatsApp biasa je, tapi ada macam-macam lagi tuan-tuan. Okay, kemudian seterusnya. Okay, seterusnya
Yang keenam, kita akan belajar tentang Facebook page dan juga posting. Dan besok tuan-tuan, besok satu hari kita fokus kepada teknik go live. Okay, kenapa satu hari Encik? Kenapa go live ni modul dia panjang? Satu, sebab zaman sekarang orang dah mula kurang sikit bab nak baca ayat. Sebab manusia ni dekat social media, dia ada tiga. Dia ada tiga, ingat. Ada tiga. Satu jenis yang suka baca. Dekat social media, dia scroll Facebook, ataupun dia scroll IG kita, ataupun dia scroll dia tengok dekat YouTube ke, dekat TikTok ke. Satu jenis orang yang suka baca je, membaca. Okay. Yang kedua, okay, ada orang jenis yang suka tengok gambar je. Okay, dia tak suka baca-baca, tapi kalau gambar dia akan suka tengok. Okay. Sebab tu ramai teknik gambar ni banyak diaplikasikan di IG lah. Okay, IG ni orang yang suka tengok gambar. Okay, gambar tu pula gambar yang menarik lah. Bukan gambar tu menarik, teknik gambar tu menarik. Dia punya pencahayaan dia semua kan. Okay, kemudian yang ketiga, ada ramai orang suka tengok video. Zaman sekarang ni tuan-tuan, orang suka lebih tertarik dengan video tuan. Sebab tu tuan-tuan, TikTok sebab tu dia makin antara apps yang paling banyak mendapat download sekarang ni tuan. Makin berkembang lah. Sebab apa? Sebab TikTok ni konten ni video pendek-pendek. Okay, samalah TikTok dan juga YouTube. Okay, so tuan, besok kita akan belajar tuan dengan Tuan Faizul tuan. Very interesting. Okay, jom kita masuk kepada bab asas tentang pemasaran digital. Anda kena faham ni dulu. Dunia online ni macam mana? Okay, dah bersedia? Okay, jom. Alright, jom kita tengok. Okay, soalan saya tuan, sebelum saya teruskan. Apa itu marketing? Thank you very much tuan di atas respon tuan. Okay, tuan-tuan, untuk makluman semua jawapan tu okey, betul. Okey, semua jawapan tu betul. Bagi tepukan sikit. Okey, bagi tepukan sikit tuan. Alright. Dan memang marketing adalah jerit-jerit ni pun panggil orang ni pun buat marketing lah. Okey, buat iklan bayar tu pun marketing lah. Buat orang nampak pun marketing, create attention pun marketing. Dan yang paling penting tuan, jawapan yang paling tepat, okey, adalah C. Okey, iaitu nak buat orang nampak. Maksudnya apa tuan-tuan? Ramai orang buat iklan, buat marketing, dia buat pasang billboard, okay, dia buat kedai ataupun dia buat teknik pemasaran jenis panggil-panggil orang apa semua ni, dia buat iklan berbayar apa semua ni. Tapi orang tak nampak iklan kita. Okay? Orang tak nampak flyers kita, orang tak nampak brosur kita, orang tak nampak iklan produk kita. So tuan-tuan, no point. Okay? Jadi, anda kena faham. Okay? Anda kena faham yang mana, okay? Kena ingat betul-betul marketing ni adalah yang paling utama dia nak buat orang nampak. Tak kiralah apa jenis iklan yang anda buat, apa jenis marketing yang anda buat, yang penting kena bagi orang nampak. Sebab apa tuan-tuan? Dekat luar sana ada ramai orang yang buat iklan. Ramai sangat orang buat iklan. Betul tak? Dan ramai juga orang yang menjual produk yang lebih kurang sama macam kita. Okey, kita jual ikan bilis, orang lain pun jual ikan bilis juga. Kita jual sambal tuhau, orang lain pun ada juga yang jual sambal tuhau. Okey, kenapa orang nampak iklan daripada orang lain? Okey. So tuan, dia macam ni lah. Macam orang pakai kacamata. Macam orang pakai kacamata. Kalau dia tak pakai spek, okay, dia akan nampak kabur lah. Iklan kita tu dia tak nampak jelas. Tapi bila dia pakai spek kacamata, so barulah jelas dia nampak iklan kita tu. Jadi tuan-tuan, kita nak kena pakaikan spek untuk iklan-iklan kita ni. Macam mana nak buat? Ada teknik-teknik dia tuan-tuan. Supaya apa kita dah boleh nampak orang boleh nampak iklan kita tu yang kabur. Tuan-tuan, kena ingat ini snapshot tuan-tuan tentang, cuba tengok kat ujung tu. Okay. Ada 28 juta rakyat Malaysia, okay, yang aktif di social media. Ini bukan sekadar menggunakan social media tapi yang aktif. Tuan-tuan, rakyat Malaysia ada lebih kurang dalam 33 juta. Okay. 28 juta yang aktif di social media. Maknanya apa tuan-tuan? Ada ramai orang dekat luar sana yang nak beli produk kita. Okay, yang mencari-cari produk kita ni. Okay. Banyak produk kita ni. Sambal lada goreng, pokok herba. Tuan-tuan, ramai orang tak tahu lagi tentang kewujudan anda ni semua.
Sebab apa? Mungkin sebab kita selama ni fokus kepada fokus jualan kita pada penduduk setempat ataupun kita punya market segmentation tu masih kecil. Tuan-tuan, dunia online ni luas. Okey. Cik silap nanti tuan, anda dah belajar tentang teknik-teknik ni, ya, bila anda buat iklan, dapat order cik silap, anda makin sibuk pula nanti nak buat delivery, nak kena post apa semua kan. Okey, jadi make sure anda telah bersedialah dengan semua-semua tu. Jom. Okey tuan. Jom kita tengok tuan. So, bila nak menjual di online ni tuan, anda kena faham dulu. Okay. Kita dah decide nak buat perniagaan, nak menjual di dunia online ni, kena faham dulu. Dekat online ni, dia berbeza dengan offline tuan-tuan. Okay, berbeza dari segi macam mana? Kehendak mereka berbeza. Okay. Orang membeli dekat online ni, dia ada reason, dia ada sebab-sebab dia kenapa. Okay, dia ada dipanggil behavior dia tuan-tuan. Sekejap ya. Ayah, tolong offkan mic dulu ya. Hanisa ni tolong offkan mic jap. Okey, sekejap. Alright. So tuan-tuan, sebelum kita nak menjual, kita tahu dulu apa yang orang nak. Okey, sebab apa? Kalau selama ni kita menjual di pasar-pasar, betul tak? Kita jual di kedai, kita ada kedai, okay? Kita pergi karnival lah, kita ikut pasar tani lah contohnya. Kita tahu dah, okey, kalau pelanggan-pelanggan, customer dekat pasar ni dia tahu, kita tahu, oh mereka nak macam ni. Mereka nak macam ni. Mereka nak beli kita sebab macam ni. Tuan-tuan, dekat online, okey, lain tuan-tuan. Okay, jom kita tengok satu-satu. Saya nak share dengan tuan-tuan, ada 7. Okay. Ada 7 sebab kenapa pelanggan membeli daripada kedai online kita. Okay, ada berapa? Ada 7 tuan-tuan. Jom kita pergi satu persatu. Yang pertama, sebab apa orang membeli dekat kedai online kita? Sebab pelanggan ataupun prospek jumpa iklan bisnes anda dahulu. Dia mencari-cari, dia cari-cari produk kita tu, dia cari-cari, dia jumpa kita punya iklan dulu. Betul tak? So tuan-tuan, that's why penting, ini yang dikatakan tadi, nak bagi orang nampak. Kita rasa macam, cik, saya dah buat dah iklan di Facebook, saya dah share dekat WhatsApp saya, dekat WhatsApp group, tapi orang tak nampak. Okay? Orang macam tak perasan saya punya iklan bah. Betul kan? Okay? Jadi kita pun rasa down, kita pun rasa alamak susahnya. Tuan-tuan, teknik tu tak betul. Mungkin teknik salah, ayat dia salah. Okay? Sebab tu, nak bagi orang nampak, ayat kena betul, channel kena betul semua tuan-tuan. Dan tuan-tuan kena tahu dekat mana orang ramai mencari. Lakukan tuan-tuan. Apa saya nak cuba ceritakan? Tuan-tuan, kita ni ada preference. Okay, bila you nak cari barang ataupun you nak cari maklumat, you akan cari dekat mana? Okay. Dan mostly, ramai daripada kita, ini yang biasanya lah. Bila nak mencari, dia akan mencari di Google. Betul tak? Kemudian barulah akan pergi cari dekat Facebook, kat Facebook search tu kita boleh cari maklumat tentang produk kita, ataupun kita boleh cari dekat grup WhatsApp group kalau kita nak cari tentang makanan kan, makanan-makanan favorite kita kan, tiba-tiba mengidam nak makan sate. Sate apa? Kalau di Sabah ni sate apa yang famous Saya tak ingat lagi tu hari ada. Mengidam makan sate. Kita pun cari sate dekat Facebook ataupun kita cari maklumat sate dekat WhatsApp group. So tuan-tuan, ini maksud saya kena faham dulu. Prospek biasanya mereka ni mencari iklan dekat mana. So, ramai daripada kita tahu orang akan mencari dekat Google. Baik tuan-tuan, maksud saya tuan-tuan, anda kena bagi orang nampak kewujudan anda di Google. Sebab Google ni antara medium yang orang ramai mencari. Search engine yang ramai orang gunakan. Tapi biasanya, kalau dekat Google ni, tuan-tuan pernah tak cari apa-apa maklumat kat Google, dia akan keluarlah page pertama, kemudian dekat bawah tu ada lagi lah, next page, dia ada banyak hasil carian tu ada banyak. Tapi, kalau kita baru bermula, baru nak start, kita tak ada website, kita punya hasil carian, kalau orang cari produk kita, kedai kita, dia akan, kita punya kedai ni akan pergi mungkin page ke-8, page ke-9, jauh lah. Sebab, kalau boleh kita nak orang mencari, bila dapat kita punya hasil carian tu dekat first page. So macam mana nak bagi hasil carian kita tu ada dekat first page?
Ini pun ada teknik-teknik dia tuan. Kalau terutama yang ada website, kalau ada website, dia ada teknik dia macam mana nak naikkan kita punya hasil carian tu. Tapi yang itu berbayar tuan. Teknik-teknik kebanyakannya berbayar, kena keluarkan kos. Ada teknik yang tidak memerlukan kos yang dinamakan Google My Business. Tuan-tuan nak tak ada website sendiri? Ini mini website lah, mini site. Tuan tahu tak? Website ni kalau nak buat mahal, betul tak kan? Domain je mungkin dalam RM100, bawah daripada RM100 lah. Kemudian nak upah orang buat website tu mahal. Tapi tuan-tuan, ada cara macam mana yang lebih mudah, dipanggil mini site lah. Iaitu Google My Business ni. Ini dia. Ini dinamakan Google My Business. Okey. So macam mana rupa dia? Saya tunjukkan tuan-tuan. Bila orang buat cara ini kat Google kita tuan-tuan, boleh nampak jelas Ini dekat Google kita. Bila atas tu orang mencari, orang type. Contohlah nak type sambal tuhau di Tuaran. Orang akan type gitulah. Sambal tuhau di Tuaran. Kemudian akan keluar result. Biasanya result-result yang keluar ni adalah kalau Facebook tu mungkin Facebook yang aktif di social media. Website tu maknanya website yang aktif di social media. Kita ni baru nak bermula tuan-tuan. Jadi tuan, mana satu Google My Business? Google My Business yang hujung sana tuan-tuan. Nampak? Restoran Selera Bonda tuan-tuan. Itu bukan website ya, itu mini site yang hujung tu. Bonda contohnya. Saya search for Restoran Selera Bonda dekat atas. So dia akan keluar dekat hujung tu. Dekat situ ada apa? Ada maklumat tentang restoran kita, kita boleh letak gambar, kita boleh letak map, kita boleh letak waktu operasi kita. Banyak benda yang kita boleh letak dan orang boleh bagi review dekat kita punya kedai. Yang ini percuma. Free. Anda hanya nak kena buat apa? Google My Business ini nak kekalkan maklumat, anda boleh buat maklumat tepat tentang perniagaan, anda pun boleh berinteraksi dengan pelanggan. Ini untuk anda tarik pelanggan-pelanggan baru tuan-tuan. Bila orang mencari kat Google, kalau dia jumpa kedai kita kat Google, baru dia rasa macam dia akan lebih percaya dekat kita tuan-tuan. Percayalah. Tuan-tuan, yang mana tim-tim kon layan, kon layan ni, yang mana yang jaga yang kita ada restoran, ada yang buat kolam ikan. So tuan-tuan, make sure anda ada Google My Business tu. So senangnya tuan, anda kena daftar lah. Type dulu Google My Business, buka dia punya website, Google My Business ni. Nanti anda kena daftar lah apa nama perniagaan anda, type of business anda apa, kemudian kategori apa, kemudian location dia dekat mana. Anda boleh masukkan semua tu. Alamat dia dekat mana, anda boleh juga nanti dia akan automatic, dia akan minta kita search dekat Google Map, tapi make sure kawasan anda tu, kedai anda tu boleh dijumpai lah. Dan juga ada tak, dia akan tanya-tanya lah dekat mana address anda boleh serve customer, dekat mana lagi kawasan liputan anda, nombor telefon anda, kalau ada website, kalau tak ada biarkan saja. Kemudian macam-macam. Bila habis saja tuan, bila dah finish, anda dah daftar, so anda kena tunggu dulu. Dia bila kita dah habis daftar, dia takkan keluar dulu. Dia takkan keluar lagi Google My Business dekat website, tak keluar lagi. Tunggu lebih kurang dalam 14 hari, Google akan hantar surat dekat anda. Wow, ini very interesting. Pihak Google dia akan post surat kepada anda. Dalam surat tu ada apa? Dalam surat tu, dia simple surat jalan tuan. Macam inilah rupa surat tu. Dalam surat tu dia ada verification code. Contoh macam hujung tu, dia akan bagi verification code 1, 2, 3, 4, 5. Contoh kemudian kita masukkan, kita buka balik kita punya pendaftaran tadi. Buka balik pendaftaran anda di Google My Business tu. Kemudian anda masukkan kod tu untuk verify dan barulah anda akan dapat anda punya site. Kemudian akan datang anda boleh adjust. Anda nak tambah gambar ke, anda nak buat post ke, ataupun anda nak nak tukar apa-apa maklumat dekat dalam tu, boleh, tak ada masalah. Dan yang penting tuan, benda ni free. Alright? So tuan, itu part yang pertama. Yang penting kita nak bagi orang nampak kita punya kewujudan kita dekat social media dia tuan. Facebook, WhatsApp, group apa semua tu nanti. Lepas ni kita akan cerita panjang. Macam mana nak bagi orang nampak kita di Facebook, di WhatsApp Business. Yang kedua, sebab apa orang membeli tuan? Sebab mereka, harga yang kita jual tu harga yang orang mampu beli. Tuan-tuan, ini pun kena ingat juga tuan. Tengok balik harga anda ni sesuai ataupun tidak. Dan first kali anda kena tahulah siapa target market anda. Dan kadang-kadang harga ni
maksud mampu beli ni, tuan kena bezakan Okay. Kategori manusia ni ada kategori kemampuan pelanggan ni ada banyak. Okay. Ada yang high class punya, betul tak? Berpendapatan tinggi. Dia ni tak kisah tentang harga. Okay. Cik Andy, okay. Baru first time dengar Google My Business. Okay, tak apa. Okay, right. Okay. Harap-harapnya buat lepas ni terus daftar, terus buatkan anda punya kedai tu. Baik, tuan. Macam mana letakkan harga, bergantung juga kepada siapa anda nak jual. Anda nak jual produk anda ni kepada golongan yang berpendapatan tinggi ke, sederhana ke, ataupun rendah. Okay? Sebab apa tuan? Bila saya cakap harga mampu beli, orang mampu beli harga mahal. Yang penting kita punya packaging, kita punya branding dan juga kita bila buat iklan, memang suit dengan dia, kena dengan dia. Okay? Jadi itu yang paling penting. Yang ketiga, kenapa orang membeli tuan? Yang ketiga, poin yang ketiga. Sebab produk dan bisnes anda mampu selesaikan masalah orang. Okey? Jangan, sebab ramai tuan-tuan, kenapa saya cakap ni? Ramai usahawan peniaga, okey, kadang-kadang mereka ni syok sendiri. Dia tengok orang lain jual latok, dia pun nak jual latok. Okey, dia tengok orang lain jual jual kek, dia pun nak jual kek. Tapi tuan-tuan, kena cek balik, kena tengok dulu. Apa masalah yang you nak selesaikan? Okay. Orang membeli bukan sebab orang nak membeli saja tuan. Orang membeli sebab produk kita ni mampu selesaikan masalah dia. Okay. Dia lapar. Dia suka mengidam benda tu tapi dia malas nak keluar. Okay. Jadi kalau kita sekadar jual produk tapi kita tak ada bagi servis delivery pun tak selesaikan masalah dia. So tuan-tuan kena faham, nak selesaikan masalah ni bukan produk kita saja tu, tapi servis yang kita tawarkan tu menyelesaikan masalah orang. Okay, itu maksud dia. Yang keempat, okay, kenapa orang membeli? Sebab percaya. Okey, sebab mereka percaya. Hello Jennifer, apa khabar? Bagus. Jennifer daripada mana tu? Oh, dari Penampang. Penampang. Okey, baik. Saya mau tanya ni Jennifer, pernah membeli di Shopee ataupun Lazada? Selalu di Shopee. Dan juga dari Facebook page orang lah. Yeah, selalulah. Ya. Selalu. Baik, kalau Jennifer cari barang nak cari barang di Shopee tu kan, okay, you dah jumpa dah barang tu. Kemudian apa you akan buat? Check to feedback customer yang sudah beli dari itu orang punya Shopee. Alright. Sebab apa? Sebab apa you nak check feedback? Sebab mau tahu sama ada dia punya produk memang genuine. And then dia punya service is okay. Yang penting bukan scam. Because saya pun pernah kena beli beli barang dari China, and then bila dapatkan dia totally different. Yes, thank you. Okay, terima kasih Jennifer. Thank you. Alright. So tuan-tuan, boleh nampak tak? Kenapa? Sebab kita tak kenal seller tu, kan? So kita tak percaya dengan dia, betul tak? Sebab pun ramai orang scam apa semua. Sama juga tuan. Bila kita ada kedai online atau kita nak menjual online, orang pun tak percaya dengan kita. Okay? Tak payahlah kita cerita, percayalah, saya ni adalah peniaga yang betul-betul bah. Okey, tak perlu tuan. Orang akan percaya bila mana dia akan baca testimoni kita tuan. Ya tuan, ingat macam mana nak bagi orang percaya dengan kita? Oh, ini video yang dikongsikan semalam kan. Macam mana nak naikkan bagi orang percaya dengan kedai online kita? Testimoni. Okey, review. Lagi apa lagi? Komen-komen daripada customer tentang produk kita, tentang servis kita tuan-tuan. That's why tuan-tuan, lepas ni apa perlu anda buat? Lepas anda menjual, bila dah berjual tu, make sure 2-3 hari lepas tu ataupun selepas anda dah berjual produk tu kepada customer, tolong WhatsApp mereka balik. Okey. Tanya mereka, "Cik, macam mana saya punya produk? Okey ke bah? Macam mana sambal suhau saya? Okey ke bah? Okey, macam mana servis saya? Okey ke?" Okey, tanya feedback mereka, minta mereka bagi komen sikit, bagi respon sikit. Screenshot, simpan kita punya feedback tu. Ini adalah tool yang sangat-sangat berguna bila mana anda nak buat marketing campaign di masa akan datang. Okay, bila you nak buat iklan, you attach sekali testimoni customer, ini akan membuatkan orang ataupun prospek percaya kepada kita. Okay. So itu yang keempat. Poin yang keempat, nak bagi orang percaya dengan kita. Yang kelima, kenapa orang membeli dengan dekat kedai online kita tuan? Sebab kita ramai follower. Ramai follower. Orang akan lebih mudah membeli dengan kita tuan. So problem ni sekarang, cik, macam mana mau tarik follower?
Okay, sekarang ni friend kita ada 1,000, tak sampai 1,000 orang, kadang 2,000 orang. Dan tuan-tuan, ada banyak teknik. Ada banyak teknik macam mana kita nak tarik ramai follower, lebih ramai follower lah tuan-tuan. Okay, yang paling penting, first sekali, nak bermula dekat mana? Kalau tuan betul-betul serius nak menjual di social media, Facebook terutamanya tuan-tuan. Okay, first sekali, cek balik anda punya profile picture tu. Gambar anda tu. Gambar apa yang anda letak? Gambar kucing ke? Gambar pokok ke? Gambar kolam ikan ke? Gambar ikan kerapu ke? Okay. Letak gambar anda sendiri. Gambar kita sendiri. Okay. Dan gambar tu pula, cari gambar yang nampak profesional lah. Okay. Gambar yang dalam keadaan yang smart lah. Okay. Sebab itu nak bagi orang percaya dengan kita. Dan barulah orang akan follow kita ataupun friend dengan kita. Okay. Anda punya gambar, profile, kemudian anda yang atas tu, apa nama yang atas tu dipanggil timeline timeline atas tu. Okay. Kemudian anda punya butiran, bio anda, kena betulkan. Okay. Butiran anda, siapa, anda daripada mana, apa semua. Maklumat-maklumat itu semua kena ada. Sebab apa? Orang nak percaya dekat anda dulu. Okay. Sebab barulah orang akan follow anda ataupun orang akan friend dengan anda. Okay, dan seterusnya, bila dah check balik, dah betulkan dulu anda punya profile semua tu, apa pula anda buat? Anda perasan tak? Macam mana cara kita nak tarik ramai follower? Kita kena banyak buat konten. Okay, kita kena banyak buat perkongsian. Supaya apa? Supaya orang boleh like ataupun komen dan juga share dekat Facebook kita. Okay. Habis cik, saya selalu juga buat sharing, selalu juga buat konten, tapi dah ada orang yang like cik. Okay, gini sebelum anda nak orang like anda punya posting, okay, kita kena like posting orang dulu. Okay, tulis. Okay. Sebelum kita nak orang like posting kita, kita kena like posting orang dahulu. Tuan-tuan, jangan kedekut like. Bila anda scroll Facebook, baca orang punya posting, konten-konten, mungkin dia ada bagi sharing, dia ada bagi pesanan ke, dia bagi dikongsikan doa ke, ataupun dikongsikan something yang bagus, okay, bagilah like dekat dia. Okay. Kalau boleh, komen. Okay, komen sikit. Terbaik, terima kasih tuan, mohon saya share. Okay. Share posting dia. Okay. Share posting orang lain. Tuan-tuan, percayalah tuan. Okay, bila anda buat begitu, lama-lama orang tu pun akan follow kita. Dia akan perasan, siapa dia ni? Siapa ni? Selalu dia like aku, selalu dia komen aku, selalu dia share aku punya posting. Okay. Lama-lama dia pun akan check kita punya profile. Oh, dia ni bagus dia ni. Kemudian dia akan friend dengan kita ataupun dia akan follow dengan kita, tuan. Percayalah tuan. Okay. So tuan, kalau anda buat posting, kalau setakat anda punya like tu 20 orang ke bawah, berhenti jadi manusia, tuan-tuan. Okay, gurau. Okay. Maksud saya apa? Kalau nak betul-betul nak tarik ramai follower, ramai friends, supaya like anda, follow anda, so konten anda kena konten yang berkualiti lah. Nanti bab konten ni kita akan cerita bab lain nanti. Okay, baik. Seterusnya, yang keenam, kenapa orang membeli di kedai online anda? Sebab mudah. Okay. Maksud mudahnya macam mana? Prosesnya tu mudah. Okay. Anda kena mudahkan proses. Orang nak beli, okay, orang terus tekan link, tak adalah contoh as simple as orang dah suka dah produk kita. Tiba-tiba bila bawah sekali dalam iklan kita tu, okay, kalau siapa yang berminat, sila isi borang Google Form ini dulu. Okay, nanti saya akan pertimbangkan sama ada nak jual ataupun tidak. Alamak, kan dah susah. Orang dah nak beli. Okay, kalau boleh orang pelanggan ni, kalau lagi-lagi kalau online, dia kalau boleh, bila dia tengok iklan kita, dia tekan sekali saja, barang dah sampai dekat depan rumah dia. Kalau boleh macam tu, orang nak mudah. Orang tak nak proses yang panjang. Okay, termasuklah tuan-tuan, kalau boleh permudahkan. Okay, as simple as contoh, okay, cek balik anda punya iklan, last kali tu anda buat macam mana? Kalau berminat, sila WhatsApp nombor ni ke ataupun anda bagi link. Okey, dia berbeza Kalau anda terus set dah bagi link ke WhatsApp kita, itu lebih mudah daripada kita bagi nombor telefon, dia kena kadang-kadang orang scroll dekat phone. Okey, orang scroll kat phone,
dia nak call kita, ataupun dia nak WhatsApp kita, dia kena save dulu nombor lah, dia kena keluar dulu, dia kena save dulu nombor kita, kemudian dia kena baru nak kena set nak WhatsApp kita, susah. Okay? Jadi kena permudahkan proses tu tuan. Sebab apa? Orang dekat online ni dia cerewet sikit tuan. Dia nak cepat, mudah, senang. Okay? Dan last kali tuan, kenapa orang membeli di online? Ini dia. Sebab apa? Sebabkan promosi. Ada promosi, ada free gift. Okay, tuan-tuan? Tak semestinya promosi kita setiap kali nak jual, setiap kali promosi. Tidak. Tuan-tuan tirulah macam Shopee, Lazada. Sebulan sekali je promosi. Okay? Sebulan sekali promosi apa? Free delivery. Ataupun sekarang ni ada cashback coin. Betul tak? Okay. 7.7, 88, 99. Kita mungkin boleh buat setiap hari Jumaat diskaun 50%. Okay. Kalau pembelian di atas 10 unit, 10 sambal, dapat percuma 1 botol. Contoh, pada hari Jumaat saja. Contohnya, hari Ahad untuk 10 pelanggan terawal akan dapat sekian-sekian barang. Okay, beli ini, dapat ini. Siapa yang beli set, okay, bernilai RM80 akan dapat sekian. Orang suka promosi. Kadang-kadang, harga yang kita letak tu mahal. Harga yang kita letak tu nak jual tu mahal. Tapi orang beli sebab apa? Sebab ada free paper bag. Free bag kain tu. Ada jenama apa-apalah kan. Jenama kedai kita ke. Dapat free paper bag ataupun bag kain tu. Non-woven bag tu. Ada logo ko nelayan. Contohnya kan. Ada logo apa. Contohnya lah. Okay. Jadi orang suka benda-benda bagian tu, macam tu tuan. As simple as free delivery contohnya. Okay. Kadang-kadang orang membeli sebab apa? Sebab yang ni bagi free delivery. Yang tu kalau delivery dia charge RM1. RM1 je. Tapi orang akan ambil yang mana? Orang akan ambil yang free delivery. Betul tak? So itulah tuan-tuan. Dalam social media ni kena ingat. Tadi saya dah share 7 sebab kenapa orang membeli di online. Dan tuan-tuan kena ingat. Dalam online ni tuan-tuan, okay, nanti kita akan pergi lebih jauh ni, anda kena faham betul-betul. Okay, kena tanamkan betul-betul dekat social media ni, dekat online ni, jangan terlalu jual je. Okay? Tak boleh. Sebab apa? Kita pun tuan-tuan, ada tak anda pernah jumpa kawan-kawan ataupun rakan-rakan dekat Facebook anda, okay, dekat IG ke, asyik-asyik menjual, asyik-asyik dia jual produk dia iklankan produk je. Asyik-asyik jual iklan produk je. Apa kita rasa? Kita rasa apa? Cik Alif, ada tak kawan-kawan yang macam tu? Ada? Kawan yang macam tu? Tak ada? Tak ada kawan itu? Okey. Okey. Cik apa ni? Cik Andy, mana Andy? Cik Andy? Cik Andy? Cik Andy mana? Cik Andy? Cik Andy? Ya, okey. Apa rasa? Bila ada ramai orang, ada friend dalam Facebook kita, asyik hari-hari asyik iklan produk je. Kejap jual Tupperware, kejap dia jual ikan bilis, kejap dia jual kek memasak lah, lepas tu dia jual ni lah, kejap dia jual insurans lah. Rasa Cik Syahidah rasa muak. Rasa muak tadi, siapa tadi? Rasa rimas. Okay? LV, betul tak? Cik Andy rasa apa? Seronok? Tak ada. Mesti kita akan rasa menyampah, betul tak? Kita rasa tak selesa lah dia ni. Asyik-asyik jual. So tuan-tuan, sama juga. Okay? Orang tak suka bila mana kita asyik menjual-jual. So jangan menjual sangat. Okay? Habis cik dah ajar-ajar suruh buat iklan apa semua ni, macam mana? Takkan kita dah mau jual. Dia gini dalam social media, okay, tak kira lah Facebook ke, IG ke, okay, TikTok ke apa ke, anda kena banyakkan konten. Jadi konten ni anda kena banyak sharing. Bagi sharing, kena share. Nak share apa? Share lah apa-apa ilmu, okay, perkongsian, apa-apa benda yang orang suka baca, okay, tip-tips ke ataupun apa ni, teknik memasak ke apa ke, tip-tip memasak ke, okay, tentang apa? Tentang kekeluargaan, ilmu tentang keluarga. Tip-tip belajar ke, kalau you student kan, you masih belajar, okay, ilmu belajar ke ataupun apa-apa saja, kongsi kepada orang dahulu. Okay. Mungkin kalau anda ni aktif di social media, sehari
biasanya 5 konten anda buat. 5 kali posting anda buat di social media. Contohnya kan. 4 kali tu bagi sharing. Okey, 4 kali sharing. Kemudian sekali saja menjual. Okay. Kalau anda ni tak berapa aktif, okay, dalam seminggu tu mungkin sehari sekali saja anda bagi posting, okay. So ada 5 hari ataupun 7 hari. 7 hari tu 6 kali anda bagi sharing. 6 kali sharing, mungkin sehari saja anda menjual. Okay. Ingat sebab apa? Sebab nanti orang menyampah dengan kita. So tuan-tuan, itu tuan-tuan. Dan kena ingat, sebelum nak buat marketing, okay, iklan di social media ni, okay, pre-launch dia, kena ingat kena standby dulu. Sebelum anda mulakan, kena make sure first kali branding anda. Okay, ini saya dah cerita tadi. Social media anda tu kena tengok balik. Branding ni dia ada banyak, ada 3. Diri anda. Macam mana anda nak brandingkan diri anda di social media? Anda sebagai apa? Kita sebagai apa di social media ni? Adakah anda sebagai seorang pencinta haiwan? Maksud saya kalau pencinta haiwan, banyak perkongsian anda tentang haiwan je lah. Tentang kucing anda lah. Perasan tak? Kadang ada kawan-kawan kita yang asyik-asyik cerita pasal kucing dia. Betul tak? Okay. Ada orang jenis dia seorang bapa ataupun seorang ibu yang mishali. Jadi setiap kali dia buat posting, cerita pasal anak dia. Ni anak pertama dia, anak dia melukis, anak dia duduk rumah. Betul tak? So macam mana anda nak brandingkan diri anda di social media? So kalau usahawan tuan-tuan, okay, anda kena brandingkan diri anda sebagai orang yang bukan sebagai seorang penjual, okay, tapi seorang yang memberi input ataupun perkongsian kepada orang lain. Itu orang lebih suka. Okay, kemudian yang kedua, produk anda lah. Branding produk pun kena ada betul-betul. Okay, sebab apa tuan-tuan? Ini akan memainkan peranan penting. Okay. At least you kena ada satu brand untuk produk anda tu. Buatlah apa nama pun. Nama branding tu kena ada. Okay, jangan beritahu saya dah jual sambal tuhau. Okay. So apa nama jenama dia? Jenama dia adalah sambal tuhau lah. Habis tak ada branding. Branding dia adalah tuhau. Okay. So kena ada nama. Carilah sikit nama. Nama branding dia tu apa. Okay. Mungkin sambal tuhau meletup. Contoh meletup. Okay. So as simple as that. You kena ada nama branding tu. Okay. Dan juga perniagaan anda pun kena ada branding juga tuan-tuan. Jenama dia kena ada. So yang kedua, bila dah branding ni settle, Henry, my brand Grow Kana. Cantik. Azizah, sambal tuhau ikan masin. Okay, sambal tuhau ikan masin tu adalah produk itu. Okay, jenama dia apa? Okay, jenama dia apa? Mungkin anda boleh buat jenama. Okay, Puan Aizah kan? Jenama Zah. Umira. Okay, ada Umira. Baik. So, tuan-tuan, kena ada jenama di social media. Okay? Jenama untuk produk anda. Baik, bila settle bab ni, dah settle, then kena decide, kena tengok channel mana yang sesuai untuk anda. Okay, nanti Cik Idwan, Coach Idwan akan share dengan tuan-tuan lepas ni. Okay. Dan yang seterusnya, nak buat iklan, nak buat marketing campaign, anda kena bersedia dengan ayat jualan yang power, tuan-tuan. Okay, yang ini